Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ihsan bin Hasnul Hadi, pemegang kad matrik bernombor KID 22080417. Pada video kali ini, saya akan membentang serta menerangkan sebuah tajuk yang berkaitan dengan Undang-Undang Keluarga Islam, iaitu Madu, Keajaiban atau Kesengsaraan. Madu atau nama lain baginya ialah poligami, merupakan sesuatu yang merujuk kepada amalan di mana seorang lelaki berkahwin dengan lebih daripada seorang wanita pada satu masa yang sama. Dalam konteks ini, lelaki tersebut mempunyai beberapa isteri secara sah dari segi syarat dan undang-undang Islam. Poligami merupakan satu bentuk perkahwinan yang membenarkan lelaki untuk memiliki hubungan perkahwinan dengan lebih daripada seorang wanita secara serentak. Lelaki yang ingin berpoligami diwajibkan untuk memastikan keadilan dan kesaksamaan di antara isteri-isteri serta memberikan nafkah, kasih sayang dan perhatian kepada semua isteri dan anak-anak mereka. Namun, meskipun poligami adalah dibenarkan dalam Islam, ia bukanlah kewajipan atau perkara yang semestinya dilakukan oleh semua lelaki Muslim. Walaupun poligami masih diamalkan dalam beberapa masyarakat dan agama, ia juga merupakan sesuatu perkara yang kontroversi dan sering membangkitkan pelbagai pendapat dan isu sosial. Salah satu dalil atau rujukan utama dalam Al-Quran yang menyebutkan poligami adalah dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat ketiga. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan-perempuan yatim, jika kamu mengahwininya, maka kahwinilah juga perempuan-perempuan lain yang kamu senangi. 2, 3 atau 4. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kahwinilah seorang saja atau hamba-hamba yang kamu miliki. Yang demikian, itu adalah lebih dekat kepada upaya agar kamu tidak berbuat aniaya. Ini adalah ayat yang memberi panduan tentang poligami dalam Islam dan menetapkan syarat untuk menjalankan poligami dengan adil terhadap isteri-isteri. Ayat ini menggariskan kemungkinan berkahwin dengan hingga 4 wanita, tetapi dengan syarat adil dan saksama dalam memberikan hak-hak mereka. Selain dari surah An-Nisa ayat 3, berikut adalah beberapa ayat lain yang berkaitan. Surah An-Nisa ayat 129 yang bermaksud, dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil dalam hal kewarisan antara isteri-isterimu. Walaupun kamu amat ingin berbuat demikian, oleh itu janganlah kamu terlalu condong, iaitu membahayakan dirimu sehingga kamu meninggalkan sebahagian daripada kewajipan-kewajipan haknya, iaitu menggaulimu. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan berbuat adil, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ayat ini memberi amaran tentang kesukaran untuk berlaku adil di antara isteri-isteri dan menekankan pentingnya berusaha untuk adil walaupun itu mungkin sukar. Ayat seterusnya, surah An-Nisa ayat 130. Dan jika kamu hendak menggantikan seorang isteri dengan seorang isteri yang lain dan kamu telah memberikan seorang daripadanya harta yang banyak sebagai mas kahwin, maka janganlah kamu mengambil kembali sebahagian daripadanya itu dengan maksud merampasnya. Adakah kamu akan mengambilnya dengan dusta dan dosa yang nyata? Ayat tersebut membahas tentang penggantian isteri
dan melarang lelaki merampas sebahagian harta yang telah diberikan kepada isteri sebelumnya sebagai mas kahwin. Sekali lagi, penting untuk memahami bahawa konteks dan interpretasi ayat-ayat ini perlu mengambil kira prinsip-prinsip keadilan, tanggungjawab dan kasih sayang yang ditekankan dalam agama Islam. Dalam Islam, terdapat rukun dan syarat-syarat tertentu yang perlu dipenuhi dalam praktik poligami. Rukun dan syarat-syarat ini menetapkan garis panduan etika, tanggungjawab dan keadilan dalam melibatkan diri dalam poligami. Berikut adalah rukun dan syarat-syarat utama poligami dalam Islam. Rukun poligami iaitu adil dan keadilan. Rukun utama dalam poligami adalah adil dan keadilan terhadap isteri-isteri. Seorang lelaki wajib memperlakukan semua isteri dengan adil dalam hal nafkah, waktu, kasih sayang, perhatian dan hak-hak lainnya. Seterusnya, syarat-syarat poligami. Mampu memberi nafkah. Seorang lelaki yang ingin berpoligami harus memiliki kemampuan finansial dan materi untuk memberikan nafkah yang mencukupi kepada setiap isteri dan anak-anaknya. Ini termasuk keperluan dasar seperti tempat tinggal, pakaian, makanan dan kebutuhan lainnya. Seterusnya ialah keadilan dan kesaksamaan. Lelaki harus memperlakukan semua isteri dengan adil dan saksama. Ini termasuk memberikan perhatian yang setara, waktu dan hak-hak emosi kepada semua isteri tanpa mendiskriminasi. Seterusnya, kemampuan emosional. Lelaki perlu memiliki kemampuan untuk menjaga keseimbangan emosional dan psikologis dalam hubungan dengan isteri-isteri yang lebih daripada satu. Seterusnya ialah makna keperluan. Lelaki perlu memiliki alasan yang bermakna dan baik untuk ingin berpoligami. Ini bukanlah keputusan yang harus diambil secara sembrono atau tanpa pertimbangan yang matang. Selain itu, suami juga perlu mendapatkan persetujuan isteri-isteri. Meskipun persetujuan isteri-isteri tidak wajib menurut hukum Islam, sangat diutamakan untuk berbicara dengan mereka dan mempertimbangkan perasaan mereka sebelum memutuskan untuk berpoligami. Seterusnya ialah menghindari aniaya. Poligami tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk melarikan diri dari tanggungjawab atau melakukan aniaya terhadap isteri-isteri. Seterusnya ialah kesanggupan menanggung tanggungjawab. Seorang lelaki harus dapat menanggung tanggungjawab sebagai suami kepada isteri-isteri dan anak-anak dari perkahwinan poligaminya. Penting untuk diingat bahawa poligami dalam Islam tidak dianjurkan untuk semua orang dan harus dilakukan dengan penuh tanggungjawab, adil dan kasih sayang. Ia juga harus dipahami dalam konteks budaya dan norma masyarakat serta dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip agama yang relevan. Terdapat 3 hukum poligami menurut Islam. Yang pertama, sunat, iaitu keadaan apabila ketika suami menginginkan anak dan isteri pertamanya mandul sedangkan suami berkemampuan adil terhadap isteri-isterinya. Hukum yang kedua ialah makruh. Bukan kerana keperluan, tetapi hanya menambahkan keseronokan dan tiada kemampuan untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Hukum yang terakhir ialah haram. Ianya berlaku apabila seseorang itu tidak yakin mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya kerana kemiskinan atau kelemahannya atau tidak mampu mengawal kecenderungan sifat prejudis.
Kesimpulan dari pembentangan ini boleh kita fahami sebenarnya keajaiban atau kesengsaraan dalam berpoligami itu bergantung pada individu dan situasi itu sendiri. Jika ia mampu untuk menangani masalah-masalah seperti menguruskan lebih dari satu rumah tangga, menguruskan perasaan cemburu dan tidak seimbangan kasih sayang kepada isteri, dan mampu membina hubungan yang seimbang dan harmoni pada seluruh anak dan isteri, maka poligami tersebut akan menjadi sebuah keajaiban. Namun, jika ia tidak mampu untuk menguruskannya, maka keputusan sebaliknya lah yang berlaku, iaitu kesengsaraan. Oleh itu, penting untuk memahami perspektif yang berbeza dan mengambil kira semua aspek sebelum membuat keputusan dalam hal ini.